Pembunuhan keluarga Watts berlaku pada awal pagi 13 Ogos 2018 di Frederick, Colorado. Semasa ditemu ramah oleh polis, Christopher Lee Watts mengaku membunuh isterinya yang sedang hamil, Shannon Catherine Watts, dengan cara mencekik. Dia kemudian mengaku membunuh anak perempuan mereka, Bella berusia 4 tahun dan Celeste berusia 3 tahun dengan mencekik mereka dengan menggunakan selimut di kepala. Christopher Lee Watts dan Shannon Catherine Watts adalah penduduk tempatan di Spring Lake dan Aberdeen, North Carolina. Mereka bertemu pada tahun 2010 dan berkahwin di Mecklenburg County pada 3 November 2012. Menurut catatan di dalam Facebook Shannon, mereka mempunyai 2 orang anak perempuan, Bella Marie Watts lahir pada 17 Disember 2013 dan Celeste Catherine Watts lahir pada 17 Julai 2015. Mereka tinggal di rumah 5 bilik tidur di Frederick, Colorado yang mereka beli pada tahun 2013 dan mereka diiktihar muflis pada tahun 2015. Chris bekerja di sebuah syarikat Anadarko Petroleum, sementara Shannon adalah wakil bebas untuk syarikat pemasaran Leeville menjual produk bernama Thrive. Misteri kehilangan Shannon terjawab apabila rakannya gagal menghubungi Shannon. Shannon pulang dari business trip ke Arizona sekitar jam 1.48 pagi pada 13 Ogos 2018 setelah dipandu pulang oleh rakannya Nicole Araf Atkinson. Chris ketika itu berada di rumah bersama anak mereka. Pada keesokan harinya, Shannon dan kedua anaknya dilaporkan hilang oleh Atkinson. Dia yang menjadi risau apabila Shannon terlepas janji temu Opgin dan gagal membalas pesanan teks. Shannon juga terlepas mesyuarat perniagaan membuatkan Atkinson pergi ke rumah Watts pada kira-kira pukul jam 12.10 tengah hari. Apabila tiba di rumah Watts, tiada balasan pada ketukan di pintu membuatkan Atkinson memberitahu Chris yang sedang bekerja ketika itu yang dia akan memanggil Jabatan Polis Frederick. Seorang pegawai polis tiba untuk melakukan pemeriksaan di rumah Watts kira-kira jam 1.40 petang. Semasa pemeriksaan, Chris memberi kebenaran kepada polis untuk menggeledah rumah itu, tetapi tiada tanda-tanda Shannon atau anak-anak mereka. Pegawai polis hanya menemui beg tangannya yang berisi telefon dan kunci kereta. Keretanya juga masih berada di garaj. Cincin perkahwinan mereka dijumpai di bilik tidur utama. FBI dan Biro Penyiasatan Colorado menyertai siasatan pada keesokan harinya pada 14 Ogos. Chris pada mulanya memberitahu polis bahawa dia tidak tahu di mana Shannon, Bella atau Celeste berada dan tidak melihat isterinya sejak jam 5.15 pagi pada 13 Ogos semasa dia pergi bekerja. Dia memberi temu ramah kepada stesen Denver KMGH TV dan Kusa TV di luar rumah yang meminta mereka pulang. Watts ditangkap pada 15 Ogos 2018. Menurut afidavit penangkapan, dia gagal dalam ujian poligraf dan kemudian mengaku membunuh Shannon. Dia meminta untuk bercakap dengan ayahnya sebelum mengaku atas pembunuhan yang telah dilakukan. Menurut afidavit, mereka telah bergaduh dan mendakwa dia meminta perpisahan dari Shannon. Semasa siasatan, dia mendakwa dia telah mencekik anak-anak mereka sebagai tindak balas atas permintaannya untuk berpisah. Dan dalam keadaan marah, dia mencekiknya dan kemudian mengangkut mayat-mayat tersebut ke tempat penyimpanan minyak terpencil, tempat di mana dia bekerja. Pihak berkuasa kemudiannya mencari dan menemui mayat keluarga Watts di atas harta milik bekas majikannya, Anadarko Petroleum, pada 16 Ogos. Dia telah dipecat pada 15 Ogos pada hari penangkapannya. Mayat kanak-kanak perempuan itu ditemui tersembunyi di tangki minyak. Shannon dan Nico, iaitu bayi di dalam kandungan, dikebumikan di kubur cetek berdekatan. Pada 21 Ogos, Watts didakwa dengan 5 tuduhan pembunuhan peringkat pertama, termasuk
satu pertuduhan tambahan bagi setiap kanak-kanak yang disebut sebagai kematian kanak-kanak yang belum mencapai usia 12 tahun dan defendant berada dalam kedudukan amanah iaitu sebagai bapa, penabatan kehamilan yang tidak sah dan 3 tuduhan mengganggu badan manusia yang telah meninggal dunia. Dia ditolak diberi jaminan pada penampilan pertama di mahkamah. Pada perbicaraan kemudian, jaminannya ditetapkan sebanyak 5 juta US dolar. Kes tersebut telah menghubungkan pihak media dengan pihak jenayah pemusnah keluarga Amerika Syarikat. Sebilangan besar jenayah ini berlaku pada bulan Ogos sebelum sekolah bermula yang mungkin melambatkan pengesanan dan penyiasatan. Menurut bekas profiler FBI, Candice DeLong, kes seperti Watts jarang berlaku kerana pemusnahan keluarga biasanya membunuh diri setelah pembunuhan itu, satu tindakan yang dia mengaku telah dianggap tidak bersalah atas tindakannya. Dalam temu bual bersama Dr. Phil, Peguam Watts mendakwa Chris mengaku membunuh Shannon setelah bergaduh mengenai perceraian. Semasa pembunuhan itu, Bella masuk. Dia kemudian memberitahu Bella bahawa Shannon sedang sakit sebelum membunuh Bella. Kemudian, dia memuatkan badan Shannon, anak mereka dan Celesta yang masih hidup ketika itu di belakang truk kerjanya. Kemudian, dia membuang mayat Bella ke tangki minyak pertama dan membunuh Celesta dengan melemaskan di tangki minyak kedua. Kemudian, dia membuat kubur untuk mayat Shannon dan bayi yang dikandungnya. Watts mengaku bersalah atas pembunuhan yang dilakukan pada 6 November. Hukuman mati tidak dijatuhkan oleh peguam daerah atas permintaan keluarga Shannon yang tidak menginginkan kematian. Mereka menyokong keputusan untuk menerima perjanjian pengakuan. Pada 19 November, dia dijatuhi hukuman iaitu 5 hukuman seumur hidup, 3 berturut-turut dan 2 bersamaan. Tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, dia menerima 48 tahun tambahan untuk menghentikan kehamilan Shannon yang tidak sah dan 36 tahun untuk 3 tuduhan mengganggu mayat. Selepas itu, wang jaminan 5 juta US dolar ditarik balik dan segera direman ke tahanan. Pada 3 Disember 2018, Watts dipindahkan ke lokasi luar negeri kerana masalah keselamatan. Pada 5 Disember 2018, dia tiba di Dodge Correctional Institution, sebuah penjara dengan keselamatan maksimum di Waupun, Wisconsin, untuk terus menjalani hukuman seumur hidupnya.